Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Timbalan Pengerusi Tetap yang kami hormati Presiden kita yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, yang kami sanjungi Timbalan Presiden kita Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Hassan, Naib-Naib Presiden, Ahli Majlis Kerja-Kerja Tertinggi, Ketua-ketua sayap, para perwakilan, para pemerhati dan tidak lupa juga para pemerhati, ayanda-ayanda dan ibu-ibunda yang berada di luar Dewan ini. Seterusnya, sahabat-sahabat saya daripada Kelab UMNO Luar Negara yang mewakili 18 cawangan seluruh dunia. Walaupun jumlahnya kini tidak banyak, maka makin berkurangan dari tahun lepas. Namun kebersamaan kami tetap ada untuk meneruskan perjuangan agama, bangsa dan negara. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan izinnya kita dapat bersama-sama berkumpul di persidangan kali ini. Dari London ke WTC datang membawa hasrat di hati. Jatuh bangun tetap teguh berdiri kerana UMNO terunggul di hati. Saya, Muhammad Alif Najmi bin Haji Azizi, anak jati Jasin Melaka, dari Badan Perhubungan atau juga dikenali sebagai Kelab UMNO Luar Negara, United Kingdom dan Ireland. Saya amat berbesar hati dan berterima kasih kerana pada hari ini saya diberi kepercayaan untuk mewakili rakan-rakan seperjuangan dari Kelab UMNO Luar Negara. Sebelum saya membentangkan intipati kami, izinkan saya memberi pandangan tentang keadaan semasa dari perspektif kami di luar negara. Yang pertama, Kelab UMNO Luar Negara akan kekal komited dalam memberi khidmat pada warga Malaysia yang berada di luar negara. Walaupun kami di perantauan jauh dari kawan dan keluarga di Malaysia, kelab dan komuniti inilah yang menjadi pengubat rindu serta tempat mengadu bagi kami. Pada masa yang sama, kami juga merupakan satu wadah bagi parti UMNO di luar negara yang secara tidak langsung dapat menyampaikan isu-isu semasa dan perihal politik tanah air di samping menjadi penyampai khabar. Para perwakilan yang saya kasihi, pada PRU ke-15, seperti semua sedia maklum, kita telah ditimpa kekalahan yang tidak pernah dijangka. Sudah ditakdirkan hanya 26 kerusi sahaja yang kita menang, yang saya percaya berpunca daripada angkara kita sendiri. Sepatutnya kekalahan PRU ke-15 menuntut kita untuk bermuhasabah dan melaksanakan postmortem untuk perubahan diri dan parti. Bukan untuk kita menunding jari dan mencari kesalahan sesama sendiri. Para perwakilan sekalian, kami di Kelab UMNO Luar Negara, walaupun jauh di mata, namun jiwa dan semangat juang kami tetap ada bersama dengan semua ahli parti. Kekalahan pada PRU ke-15 amat dirasai oleh setiap ahli Kelab UMNO Luar Negara. Jadi, dari luahan hati kami, sudahlah, parti ini perlu diperkuatkan, bukan perpecahan dan perpalahan. Saya percaya akar umbi dan para pemimpin tertinggi UMNO mempunyai kebijaksanaan sendiri untuk menilai perbezaan antara kaca ataupun permata. Seterusnya, kami juga ingin memanjatkan rasa syukur walaupun kalah, parti ini masih diperlukan. Demi kesejahteraan rakyat serta negara Malaysia, UMNO telah membuat satu keputusan yang radikal. Dalam menghadapi krisis ekonomi global yang bakal melanda, perkara terakhir negara ini perlukan adalah kestabilan politik di dalam sistem bekerajaan. Terus terang pada mulanya, kami pun sukar untuk menerima. Namun selepas menimbang dan menilai pilihan yang ada, demi survival parti kami percaya inilah keputusan yang pragmatik dan kurang mudaratnya. Dengan keputusan yang telah dibuat, walaupun hanya 26 kerusi yang dimenangi, UMNO telah memegang jawatan Timbalan Perdana Menteri, 6 menteri dan 6 timbalan menteri di dalam kerajaan Malaysia demi negara dan rakyat. Ternyata dakwaan oleh pembangkang yang mengatakan kerjasama ini akan menamatkan riwayat UMNO adalah tidak seperti yang didendangkan.
Sebab itu kami di luar negara berpendapat UMNO dan ahli akar umbinya mesti berfikiran terbuka dan berjiwa besar dalam hal ini. Dan kita perlu move on untuk meneruskan perjuangan UMNO walaupun dilanda rintangan dan ujian yang dahsyat. Pemimpin yang disukai rakyat diibaratkan seumpama sebatang lilin yang menerangi keadaan yang gelap, rela menderita panas terbakar demi orang sekelilingnya. Inilah realiti pengorbanan seorang pemimpin yang beribawa ikhlas berjuang untuk parti. Di pihak Kelab UMNO luar negara, kami tidak mahu masuk campur di dalam pemilihan di dalam negara, tapi apa yang kami mengharapkan, proses demokrasi tetap subur di dalam UMNO. Oleh itu, kami dari Kelab UMNO luar negara berharap dan berdoa agar setiap ahli UMNO dapat mengharungi rintangan yang mendatang dengan kesabaran dan kekuatan. Tanpa membuang masa lagi, bagi pihak Kelab UMNO luar negara, saya ingin mengusulkan 3 perkara utama pada PAU tahun ini. Yang pertama iaitu komunikasi strategik bagi komuniti Malaysia di luar negara. Yang pertama, janganlah kita lupa kepada komuniti luar negara ini kerana mereka juga yang mengundi. Mereka juga sentiasa menilai dan mengandili parti kita. Kewujudan media arus perdana tempatan dan antarabangsa yang tidak menitik beratkan perjuangan UMNO akan melenyapkan kita di pemikiran mereka. Bagi mereka, UMNO sudah tidak relevan. Kami yakin hanya segelintir saja komuniti Malaysia yang mengikut rapat media UMNO Malaysia. Maka apa yang menjadi kepentingan bukanlah kewujudan mekanisme media baharu bagi komuniti kita di luar negara. Yang diperlukan adalah komuniti strategik di mana ia akan digunakan sebagai wadah advokasi dan kempen parti dari semasa ke semasa. Kita bukan hanya nak tengok kempen menjelang PRU sahaja, tetapi kempen PRU berlangsung sepanjang masa. Jadi kami ingin menawarkan diri untuk menjadi duta kecil untuk terus menyebarkan informasi-informasi parti di luar negara. Yang kedua iaitu diseksplorasi luar negara dan penstrukturan semula Kelab UMNO luar negara. Dewasa ini isu brain drain atau penghijaran rakyat Malaysia mencari kerja atau yang memilih untuk menetap di luar negara amat ketara dan boleh menjejaskan potensi serta pertumbuhan ekonomi Malaysia. Saya percaya kerajaan sentiasa berusaha dalam membuka lebih banyak peluang pekerjaan untuk membendung masalah ini. Pada masa yang sama, kami berharap agar para pemimpin dapat menitik beratkan perkara ini kepada pihak kerajaan dan jangan sesekali melupakan mereka yang menetap atau bekerja di luar negara. Kerana mereka juga adalah pengundi dan rakyat Malaysia dan merupakan aset untuk negara. Sebagai contoh, pada PRU ke-15, majoriti pengundi POS di United Kingdom tidak berpihak kepada kita. Di sinilah peranan Kelab UMNO luar negara dalam meyakinkan rakyat Malaysia untuk membuat pilihan yang tepat. Para perwakilan sekalian, situasi semasa amat membimbangkan apabila ramai anak muda di perantauan lebih berminat menyertai parti-parti yang lain dengan jumlah yang jauh lebih besar. Padahal kamilah perintis yang menjaga kebajikan rakyat Malaysia di luar negara. Dalam tempoh 2 tahun yang lepas akibat COVID-19, masyarakat Malaysia di luar negara tidak dapat bersua muka dengan para pemimpin UMNO. Oleh itu, kami memohon agar kepimpinan UMNO dapat memberikan semula perhatian kepada mereka. Justru itu, kami ingin mencadangkan agar Datuk Seri Presiden dapat membantu kami di luar negara untuk bangkit kembali dengan meletakkan komponen Kelab UMNO luar negara bernaung semula di bawah kelolaan seorang ahli majlis kerja tertinggi. Sebagai contoh, kini kita sudah ada pemimpin UMNO yang menerujai Kementerian Luar dan Kementerian Pendidikan Tinggi, di mana kedua-dua kementerian ini mempunyai kapasiti atau akses untuk kemudahan di luar negara. Ada baiknya kita menggunakan kelebihan ini sebagai salah satu usaha untuk memperkasakan Kelab UMNO luar negara. Berilah juga perhatian kepada Sekretariat Kelab UMNO luar negara yang bertanggungjawab atas kami untuk membantu dalam pengurusan dan penyelarasan cawangan-cawangan kami di serata dunia. Perkara ini penting kerana sudah jelas dan terbukti bahawa Kelab UMNO luar negara telah melahirkan ramai pemimpin parti
seperti Setiausaha Agung kita Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Maslan, YB Seri Shakar dan Tan Sri Haji Nur Omar. Tidak lupa juga dari kalangan pemimpin muda seperti Yang Berhormat Dr. Akmal bin Saleh dan Saudara Syahril Hamdan. Bak kata Soekarno, bagi aku 1000 orang tua, nescaya akan ku cabut semua dari akarnya. Bagi aku 10 pemuda, nescaya akan ku goncangkan dunia. Tetapi ini tidak bermaksud parti kita tak memerlukan insan yang sudah makan garam. Tunjuk ajar mereka juga amat berharga dan penting supaya parti kita ini bertindak dengan kearifan dan ketepatan survival politik. Ketiga, iaitu yang terakhir, masa depan Kelab UMNO Luar Negara. Kami mengambil kesempatan ini untuk mempertengahkan isu kewangan bagi semua Kelab UMNO Luar Negara. Untuk makluman hadirin dan hadirat sekalian, dari 79 kelab yang pernah wujud sehingga 2018, kini hanya 18 sahaja. Kami dari segi pembelanjaan tidaklah semewah seperti di Malaysia. Kami tidak mempunyai financial vehicle yang setiap bulan boleh membantu pembelanjaan kami untuk menjalankan sebarang aktiviti yang kebanyakan fokus kepada program kemasyarakatan. Semua perkara ini sebenarnya amat susah untuk kita laksanakan akibat kekangan dana. Walaupun dalam kesempitan, kami tetap berjaya melaksanakannya juga. Cuma di luar negara ini, impak dan keberkesanan perlembagaan untuk aktiviti-aktivitinya berbeza. Ini kerana kita merupakan populasi minoriti di negara orang. Jadi apabila berpeluang berjumpa, beramal mesra, keakraban dan silaturahim yang terjalin itu boleh dikata lebih menyeluruh. Dari segi sumber pendapatan yang memimpin kita di Kelab UMNO Luar Negara, hanya Presiden yang seringkali merupakan pelajar, undergrad dan postgrad yang kadang-kala duitnya hanya cukup untuk diri sendiri. Jauh sekali untuk membiayai aktiviti kelab. Tidak seperti di Malaysia, akan ada pemimpin yang rela berkorban membiayai program ataupun saluran yang lain di Malaysia. Kalau Presiden Kelab UMNO di UK berkorban menggunakan wang dia dahulu, silap-silapnya terkorban. Jadi saya mewakili semua rakan-rakan Kelab UMNO Luar Negara berharap agar pemimpin di atas dapat memberikan sedikit ilham dan solusi untuk perkara ini. Maka kami mencadangkan selaras dengan kedudukan Sekretariat Kelab UMNO di luar negara di bawah Majlis Kerja Tertinggi. Setiap Majlis Kerja Tertinggi akan memilih sebuah kelab sebagai anak angkat bagi memastikan kesinambungan kehubungan. Kita boleh guna pakai konsep mentoring di mana setiap Majlis Kerja Tertinggi akan memberikan tunjuk ajar dalam masa yang sama dapat mendengar perincian masalah di dalam kelab dan juga komuniti pelajar di luar negara. Sebagaimana disebutkan dalam ucapan dasar yang amat berhormat Presiden semalam, ini ialah rumah kami. Bermakna ini juga adalah keluarga kami. Jadi kami merayu keluarga besar kita ini untuk memberi sokongan dan perhatian yang secukupnya di dalam perjuangan kami untuk menarik minat dan mendapatkan kepercayaan anak-anak muda untuk menjadi parti yang relevan dan dominan sekali lagi. Seperti mana saudara saya, Kelab UMNO Luar Negara Medan, Indonesia, Saudara Haziq pernah menekankan isu perhatian dan peruntukan terhadap Kelab UMNO Luar Negara pada PAU tahun lepas. Ingin kami menegaskan sekali lagi bahawa kami, pelajar-pelajar Malaysia di luar negara, merayu kepimpinan untuk memberikan perhatian dan sokongan yang secukupnya kerana kamilah anak-anak muda yang memastikan mesej dan cita-cita parti tercapai dan juga sedia berkhidmat untuk negara ini. Saya ingin menimbulkan pertanyaan kepada Datuk Seri Ahmad Maslan sebagai pengasas Kelab UMNO di Wellington, New Zealand. Apa perasaan Datuk apabila melihat usaha dan titik peluh Datuk dalam mengusahakan kelab ini terbengkalai dan terkubur akibat kealpaan kita semua? Para perwakilan yang saya hormati sekalian, inilah pengorbanan kami sambil menuntut ilmu di Menara Gading di negara-negara orang. Izinkan saya menjemput saudara-saudara seperjuangan saya walaupun di kelab yang berbeza tetapi dengan pegangan satu matlamat yang sama,
untuk parti keramat kita ini demi agama, bangsa dan negara. Dijemput Saudara Haziq dari Medan, Indonesia, Saudara Azizi dari Padang, Indonesia, Saudara Akil dari Wellington, New Zealand dan Saudara Halim, Auckland, New Zealand, Saudara Iman dari Sheffield, United Kingdom dan Saudara Alif dari Bristol, United Kingdom. Lihatlah wajah-wajah pejuang-pejuang ini. Kalau dulu kita ada wakil Kelab UMNO luar negara dari 70 cawangan seantero dunia, yang hadir pada hari ini hanyalah 6 orang sahaja daripada 3 negara Kelab UMNO luar negara. Akhirnya kami dengan berendah diri berharap agar cadangan-cadangan yang kami usulkan dapat pertimbangkan dan perhatian yang sewajarnya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah kepada Ananda Afif Farhi.